bisa. Mari kita berdoa dalam hati. 请大家同心默祷。 Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan kelas dewasa pada malam ini. 奉主耶稣圣名开始今晚的成人班。 Pertama-tama mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 25. 首先，我们一起来唱诗赞美神25首。 Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera kepada semua yang hadir di atas talian. 在这里，首先先问候在座有参与今天的线上聚会的大家平安。 Syukur kepada Tuhan karena malam ini kita diberikan peluang yang baik untuk meneruskan kelas dewasa. 非常感谢神，因为今天有着这个机会来继续我们的成人班。 Maka itu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini, maka sama-sama kita akan berdoa. 在我们还没听神的道之前，我们一起来祷告。 Di dalam doa kita mohon kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kita melalui Roh Kudus-Nya agar semua berjalan dengan lancar. 在祷告当中，我们求神用他的灵来，以便我们的今天的课程会走得顺利。 Biarlah segala firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan dapat kita pahami dan menurut kehendak Tuhan. 那今天我们所听到的道，我们也能明白，还有遵行他的道。 Mari kita saat ini sujud dan berdoa. 我们一起跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada semua sidang pendengar. 在这里再次问候所有的听者，大家平安。 Syukur juga malam ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi di dalam kelas dewasa ini. 非常感谢我今晚给予这个机会来在这个成人班来分享。 Maka itu kita akan meneruskan renungan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. 那我们继续来思考神的道，马太福音第7章。 Untuk malam ini kita gunakan ayat yang kita teruskan dalam ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. 我们来查看第7节到第14节。 Injil Matius pasal 7 ayat 7 sehingga ayat 14. 马太福音第7章第7节到第14节。 Kalau kita melihat daripada beberapa ayat ini, kita boleh bagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, ayat 7 sehingga ayat 11. 如果我们看这几个经节，我们可以分为两段。第一个就是第7到第11节， yang menceritakan atau membawakan kita tentang hal pengabulan doa. 那这里是说到祈求。 Nah, seterusnya di dalam ayat 12 sehingga ayat 14 ini mencatatkan tentang satu tajuk yang lain, yaitu jalan yang benar. 那第11节到第14节，这里说到另外一个题目，那就是道路。 Maka pertama-tama saya akan membaca dahulu di dalam ayat 7 sehingga ayat yang ke-11, bagian yang pertama. 那我们来看，我们查考第一段第7到第11节。 Injil Matius pasal 7 ayat 7. 第7章第7节， Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. 第8节， Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. 第9节， Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. 第10节， Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. 11节， Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. baca kan? 7 dari 7。 sampai 11. 第7节，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。第8节，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。第9节，你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？第10节，求鱼，反给他蛇呢？11节，你们虽然不好散，却知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？ Inilah di dalam ayat 7 sehingga ayat 11 seperti mana yang telah diberitakan tadi, ini tentang hal pengabulan doa. 那这里第7到第11节是说到祈求。 Dan ini adalah antara perkara yang disentuh oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berkhotbah di bukit. 那这个是当耶稣在山上传道的时候所说的。 Jadi kita sebagai umat Tuhan memang tahu apakah itu doa.
那我们身为神的子民，我们知道什么是祷告 di。mana doa adalah cara manusia menyampaikan keinginan, permohonan kepada Tuhan. 那就是我们向神来祈求的一个方式。 Sebelum di dalam ayat ini, di pasal yang ke-6 ayat 5 dan seterusnya ada juga mengajar tentang hal berdoa. 那在这个章节之前也有说到祷告。 Tapi kalau kita bandingkan dua perkara ini, memang ada perbezaannya. 那如果我们来做个比较的话，是有不一样的。 Itu kalau di dalam pasal yang ke-6 ayat 5 dan seterusnya, itu tentang cara berdoa. 那第6章第5节这里是说到祷告的方式。 Di dalam pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11 ini menceritakan tentang bagaimana doa yang dikabulkan. 那到第7章第7到第11节这里是说到祈求。 Maka itu kita tidak akan menyentuh tentang cara doa, tetapi kita akan menyentuh tentang berkaitan dengan bagaimana doa dikabulkan. 那这里我们不会说到祷告的方式是应该怎么样，但是我们会说到祈求。 Jadi di dalam hal ini kita boleh bagikan kepada beberapa bahagian lagi. 那在这个事情，我们可以再分成几个部分。 Bagian pertama ayat 7 dan ayat 8. 第一个就是第7到第8节， Bagian yang kedua ayat 9 dan ayat 10. 第二个部分是第9到第10节， Bagian ketiga ayat yang ke-11. 那第3就是第11节。 Baik, bagian yang pertama kita sama-sama bincangkan, yaitu ayat 7 dan ayat 8. 那首先第一点，我们来看第7到第8节， Di mana sudah kita bacakan tadi dalam ayat 7 dan ayat 8, kalau kita perhatikan, kita akan melihat beberapa perkara yang penting. 那如果我们看刚才第7到第8节，这里说到几个重要的事情， Yaitu di sini dikatakan, minta maka akan diberikan kepadamu. 这里说到祈求就会给你们， Dikatakan lagi, carilah maka kamu akan mendapat. 那你寻找就寻见， Dan juga dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. 你叩门就给你们开门。 Jadi maksudnya di dalam tiga tindakan ini merupakan yaitu usaha yang seharusnya ada bagi seorang manusia supaya doanya dikabulkan. 那这个3个是我们需要在祷告时候做的事，那以便耶稣能垂听。 Semua ini adalah bentuk kerja ataupun usaha tindakan yang seharusnya kita miliki hari ini. 那这个3个是我们应该要做的动作，也是我们要来寻求来做的东西。 Karena kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, 因为我们来看雅各书第2章， khususnya ayat 17 dan ayat 20. 17、20节， Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat 20. 雅各书第2章17跟20节。 Kalau kita baca di dalam ayat ini, dia menyentuh tentang iman dan perbuatan. 那这里是说到信心还有行为。 Maksudnya iman yang ada itu seharusnya ditunjukkan atau disertai dengan perbuatan. 那信心一定要跟着行为， Barulah ada hasilnya. 才会有果效。 Tetapi jika iman itu ada tetapi tidak disertai oleh perbuatan, dikatakan di sini hakikatnya adalah mati. 那这里说到，如果信心没有行为，那就是死的。 Demikian di dalam hal pengabulan doa ini. 那在这个祈求这方面， Kalau kita hanya ada keinginan, kita hanya ada permintaan, tetapi kita tidak meminta, tidak mencari, tidak mengetuk kepada Tuhan, maka tidak akan dapat. 如果我们有需求，我们有祈求，但是我们不寻找、不叩门，那我们要怎么去祈求呢？ Sekalipun kalau kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu baik, tetapi kita tidak berlutut dan berdoa meminta kepada Tuhan, doa kita tidak akan sampai pada Tuhan. 那如果虽然我们知道神是万能的，但是如果我们没有去祈求，我们没有去做这些，我们也是不能来交托给神。 Maka itu seharusnya kita hari ini kita sudah belajar tentang cara berdoa yang benar, maka kita perlu ada usaha di dalam melakukan doa yang benar itu. 那我们已经知道如何祷告的方式是如何，那现在我们就要来看，我们应该要怎么样来祈求。 Kalau kita kembali di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan di dalam ayat 7. 那我们再看回马太福音书第7章第7节。 Matius pasal 7 ayat 7. 马太福音第7章第7节。 Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kita akan mendapati beberapa kali digunakan perkataan maka. 那如果你们在这个节可以看到，他说了几个就。
Maksudnya perlu ada proses, maka baru ada hasilnya. 那一定要有个过程，才有它的成果， Harus dimulakan dengan usaha, baru ada hasilnya. 要有这个付出，这个努力才会有它的果效。 Maka itu kalau kita tidak pernah meminta, kita tidak mencari, kita tidak pernah mengetuk, maka sampai bila-bila pun doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. 那如果我们没有祈求，没有寻找，没有叩门，那我们的祷告是永远不会到神那里。 Nah, kalau kita lihat di dalam 2 ayat ini, memang dikatakan kepada kita hari ini perlu meminta, perlu mencari, dan perlu mengetuk. 那如果这两个经节就有在说到我们要祈求，我们要寻找，我们也要叩门。 Tetapi kepada siapa sasaran kita? 那我们的目标是谁呢？ Siapa yang harus kita minta, siapa yang kita harus cari, pintu mana yang perlu kita tutup. 那我们要向谁祈求？要寻找谁？哪一个门要叩呢？ Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, jelas memberitahu. 如果我们看11节，这里清楚的告诉我们， Yaitu mengatakan Bapa kita yang di surga memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. 那这里有说到，我们在天上的父把好东西给求给他的人。 Maksudnya sekalipun kita ada usaha, kita perlukan sasaran yang tepat di dalam meminta, mencari, dan mengetuk. 那如果我们知道我们努力来有这个动作，我们就要知道我们的目标，我们要向谁叩门。 Kalau kita meminta kepada sasaran yang salah, kalau kita berdoa kepada berhala, apakah hasilnya? 那如果我们向错的对象来祈求，比如说偶像，那这个是有什么用的呢？ Ada juga seiman kita yang dia meminta bantu doa di dalam gereja. 那有一个信徒他在教会来找代祷， Tapi dalam masa yang sama dia mencari juga pertolongan lain seperti mencari bomo berhala. 那当时同一个时间，他也向其他的来祈求，比如说巫师。 Maka itu kita dapat melihat dia ada iman untuk meminta kepada Tuhan, tetapi sasarannya itu salah. 那当然他是对神有信心来祈求，可是同时他也祈求向错的对象来祈求。 Jadi bagaimana kita hari ini mau mendapatkan permintaan kita kalau sasaran kita itu sasaran yang salah? 那我们要怎么样来得到我们所要求呢？如果我们的目标也错了。 Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu." 在约翰福音书第9章第10节，我就是门。 Maka itu perlu ketuk pintu yang tepat. 那就要叩正确的门。 Maka itu dapat kita perhatikan, sangat penting kita mengenali usaha, sangat penting kita mengenali sasaran yang tepat di dalam hal pengabulan doa ini. 那在这祈求方面，我们必须要来定下一个正确的目标。 Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8. 我们来看马太福音书 Injil Matius pasal 6 ayat 8. 第6章第8节。 Di sini dikatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." 你们不可效法他们，因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道了。 Nampaknya di dalam ayat ini mengatakan sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa keperluan kita, apa keinginan kita di dalam diri kita. 那这里说到，在我们还没有祈求以前，我们的父已经早已知道我们所需求的。 Tapi kenapa Tuhan tidak teruskan berikan kepada kita tanpa ada doa? 那为什么神不要直接告诉我们不祷告他就给我们呢？ Maka di sini memberitahu pentingnya doa itu adalah supaya kita minta kepada Tuhan. 那这里最重要就是我们向神祈求。 Sekalipun Tuhan tahu, tetapi kita tidak ada perbuatan meminta, mencari, dan mengetuk, sampai bila-bila kita tidak akan diberikan permohonan dan juga keinginan kita. 那虽然神知道我们的需求，但是如果我们没有祈求、没有寻找、也没有叩门，这些我们就不会得到。 Maka itu sangat penting, kalau mau doa kita dikabulkan, harus ada usaha tindakan kita. 那如果我们的祷告要被垂听，我们就要来做这一些， Barulah ada hasilnya. 才会有果效。 Ini bagian yang pertama tentang usaha dan hasil. 那这里是第一个，就是我们要做什么，还有果效。 Dan seterusnya masih di dalam bagian pertama, hal pengabulan doa, kita masuk bagian kedua, yaitu ayat 9 dan ayat 10. 那现在我们还是说的第二点呢，是第9到第10节说，关于祷告被垂听。 Di sini Yesus menggunakan suatu pertanyaan. 那耶稣在这里做出一个问题。
Yesus bertanya, adakah daripadamu? 你们中间有谁？ Maksudnya Yesus bertanya, adakah di antara mereka yang memberikan batu kepada anaknya jika anaknya itu meminta roti? 那这里耶稣就问了一个问题，就是你们中间有谁有儿子求饼反给他石头呢？ Atau memberi ular jika anaknya meminta ikan? 求鱼反给他蛇呢？ Jadi untuk memahami di dalam ayat 9 dan 10 ini, 来了解这个第9、第10节。 golongan yang ibu bapak lebih senang untuk memahami. 那父母会更容易的了解， Karena setiap kali anak meminta, pasti ibu bapak tahu perlu atau tidak memberikan. 当我们的孩子要求一些东西的时候，我们知道是否需要给他们。 Maka demikian juga hubungan Tuhan dengan umatnya adalah seperti hubungan bapa dan anak. 那神与子民的关系就像父母还有孩子。 Kadangkala sebagai ibu bapa kita tidak memberikan permintaan anak kita. 那身为父母，我们也会给他们所需求的。 Karena mungkin permintaan yang dia minta itu dia tidak sadar mendatangkan keburukan, kebinasaan pada diri sendiri. 有时父母也不会来答应这需求，因为知道这个需求可能会带来坏处。 Contohnya apabila ibu bapa melihat anaknya yang sakit 那比如说，如果父母看到孩子生病了， ataupun selesma, 或者是感冒， tetapi anaknya itu meminta makanan sejuk seperti es krim kepada bapak ibu bapaknya. 那这个孩子向他的父母来要吃冷的食物，比如说冰淇淋。 Maka itu memang bapak atau ibu memikirkan perkara itu tidak baik baginya, maka tidak akan diberikan kepada anak itu. 那这个父母就会知道这个对孩子不利，然后就不会给他们。 Maka itu kalau kita pikirkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, 如果我们把这个来套取我们与神之间的关系， kadangkala kita berdoa kepada Tuhan meminta keinginan diri kita. 我们来向神祷告，祈求我们所的需求。 Tetapi kenapa sampai mungkin saat ini masih Tuhan tidak berikan apa permintaan kita itu? 但是到了这一分这一秒，为什么神没有来听我们的祷告？ Maka itu perlu kita renungkan kembali apakah selama ini doa kita ini hanya mementingkan diri sendiri ataupun doa yang hanya memuaskan diri kita. 那我们就来思考，我们祷告是否只是为了满足自己，还是这个是只是来着重我们自己而已？ Maka itu kita dapat lihat untuk di dalam ayat 9 dan ayat 10, sekalipun manusia itu adalah manusia yang masih ada kekurangan. Sekalipun manusia masih ada kekurangan. 不然呢 Kekurangan.？OK， 在第9、第10节，我们可以看到人类还是有缺乏的， Tetapi masih mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. 但是还是会给孩子最好的。 Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5如果我们来看马太福音书第6章第5节， dan Yakobus pasal 4 ayat 4. 雅各书第4章第4节， Di dalam dua ayat ini kita dapat lihat tentang doa yang tidak didengar oleh Tuhan. 我们这里会看到不被垂听的祷告。 Maka itu jangan kita lakukanlah doa seperti ini. 那我们不要做这样的祷告。 Ini bagian yang kedua. 这是第2。 Yang ketiga di dalam hal pengabulan doa ayat 11. 那再看第3点，就是在第11节。 Setelah Tuhan Yesus memberikan bertanya kepada orang yang mendengar masa itu, 那当耶稣来问出这个问题， maka ayat 11 ini adalah kesimpulan daripada hal pengabulan doa ini. 那这11节里就说到被垂听的祷告的总结。 Yesus berkata di sini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak, apalagi bapamu. 那11节这里就说到，你们虽然不好想，却知道拿好东西给儿女，何况你们天上的父。 Maksudnya sini ada menekankan tentang perbandingan antara manusia dan juga Tuhan. 那这里就用人类还有神做一个比较。 Kalau manusia yang jahat pun, manusia yang masih kekurangan pun tahu bagi yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. 那坏的人类或者是缺乏的人类都会知道要拿好东西给儿女，更何况是天上的父。 Maka itu kita harus yakin Bapa kita yang di surga ini memberikan yang terbaik kepada kita asalkan kita menurut kepada ayat 7, ayat 8, usaha tindakan kita. 那如果我们知道天上的父会给我们最好的东西，那我们就要行第7跟第8节的这个动作。 Kalau kita baca di dalam catatan sinoptik, yaitu
di dalam Injil Lukas. 如果我们来看路加福音 Di dalam Lukas pasal yang ke-11. 路加福音第11章。 Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, ini ada perbezaan sedikit. 如果我们来看13节，这里有一点不一样。 Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. 路加福音11章第13节。 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们虽然不好赏，却知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？ Ini adalah situasi yang sama, 这是一样的情况， tetapi catatan yang agak berbeza. 但是记载的不一样。 Maka kita dapat melihat Tuhan kita yang di surga tidak pernah lupa memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. 那我们天上的父没有忘记是给求圣灵的人。 Roh Kudus ini adalah suatu perkara yang sangat penting di dalam gereja Yesus benar. 那在真教会，圣灵是一个非常重要的。 Maka kadang-kadang kenapa sampai saat ini kita masih belum menerima Roh Kudus? 但是在这一刻这一秒，我们还是没有得到圣灵呢？ Maka mungkin kita masih kekurangan di dalam usaha meminta. Mungkin kita masih kekurangan di dalam hal mencari dan mengutuk. 可能 Gitu. 可能在我们这个世上祈求、寻找，还有抠门这个世上，还是有缺乏。 Jadi di dalam hal pengabulan doa, tidak kira meminta sesuatu daripada Tuhan dan Roh Kudus. 那如果在我们祷告被垂听，不管是求圣灵， Perlunya ada 3 tindakan ataupun usaha ini. 或者是我们所要祈求，我们必须要有这3个这个努力， Barulah doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. 那我们的祷告才会被垂听。 Ini bagian yang pertama 这是第一部分， tentang hal pengabulan doa. 那就是关于到祈求。 Dan seterusnya kita beralih kepada bagian yang kedua, 那我们现在来到第2部分， yaitu jalan yang benar. 就是真的道路，真的道路， Baik, sebelum kita membaca di dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-14. 就是从第12节到第14节这里。 Ayat yang ke-12, 第12节， segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. 13节。 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. 14节， Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 12节，所以无论何事，你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待人，因为这就是律法和先知的道理。第13节，你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。14节，引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。 Di dalam jalan yang benar ini kita boleh bagikan kepada 2 bahagian. 那在这个真的道路也可以分为2个部分， Bagian pertama ayat 12. 第一个部分就在12节， Bagian yang kedua ayat 13 dan ayat yang ke-14. 第二个部分是13和到14节。 Melalui daripada 2 bagian ini, pertama kita dapat tahu tentang cara hidup ataupun hubungan antara sesama manusia. 那在这两段，我们可以看到我们人与人之间的生活方式。 Yang kedua kita dapat lihat tentang pintu yang sesak dan pintu yang luas. 那第二部分就说到窄的门和宽的门。 Jadi kalau kita kaitkan dengan tajuk ataupun tajuk besar di dalam ayat ini, yaitu jalan yang benar. 如果我们来放这个题目真的道路， Maksudnya ada corak hidup yang berkenan kepada Tuhan ataupun corak hidup yang benar dan corak hidup yang tidak benar. 那就是我们生活是神所喜悦的，或是神不喜悦的。 Dan juga ada pilihan hidup yang benar dan juga ada juga pilihan hidup yang tidak benar. 那就是选择真的生活，或者是有益的生活，或者是没有益的生活。 Maka itu Yesus mengajar supaya kita memilih manakah hidup yang berkenan kepada Tuhan ataupun jalan yang berkenan kepada Tuhan. 那主耶稣在教导我们
如何来有益的生活，或者是来选择真的道路。 supaya kita ini tidak ada penyesalan apabila kita memilih jalan hidup kita itu. 那就在我们做选择的时候，就不会有没有后悔。 Kalau kita masuk di dalam bagian yang pertama, 如果我们来看第一部分， ayat 12, yaitu tentang hubungan antara sesama manusia. 第12节就是人与人之间的关系。 Di dalam ayat ini kita dapati yaitu Yesus mengatakan kalau kita kehendaki supaya orang berbuat kepada kita sesuatu perbuatan, maka pertama-tama kita perbuat tindakan itu kepada orang itu. 这里耶稣就说到，无论何事你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待人。 Dan di kalimat terakhir di sini ada menyentuh, dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 这里下半段就说到，这就是律法和先知的道理。 Hukum Taurat dan kitab para nabi ini adalah merujuk kepada perjanjian lama. 那律法和先知的道理就是说到旧约。 Sebenarnya dia bukan ada satu lagi kitab yang digunakan. Ada satu kitab lagi yang digunakan. 那还有一个邮件书也被用到。 Yaitu kitab dikatakan sebagai kitab Tanak. Tanak T-A-N-A-K-H. Yaitu kitab Ibrani, kitab perjanjian lama Ibrani. 就是旧约的希伯来书。 Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44. 路加福音24章44节。 Injil Lukas pasal 24 ayat 44. 路加福音24章44节。 Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Di mana? Oh, 24. 路加福音书24章44节。 44节又对他们说，照经上所写的，基督被受害，第三日，对不起，第44节，耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都并意愿。 Ini adalah pembahagian di dalam kitab Ibrani yang lama. 那这里就是旧的希伯来文。 Kalau kita melihat kitab sekarang nih, dia dibagikan kepada 5. 那这里就分的五个。 Yaitu ada kitab Taurat, kitab sejarah, hikmat, nabi besar dan nabi kecil. 那就是小先知书、大先知书、律法，还有apa sudah 历史书。 Jadi kalau kita lihat di dalam perkataan ini sebenarnya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 tadi sebenarnya semua yang disampaikan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi adalah berkaitan dengan hal mengasihi sesama manusia. 那如果我们看到马太福音书第7章第12节，这里说到的律法和先知书都是说到人与人之间的爱。 Itu bagaimana kita menjalankan suatu hidup yang berkenan kepada Tuhan di antara manusia yang ada di dalam dunia ini. 那就是在人类的这个世界上，人与人之间如何要活出神所喜悦的生活方式。 Itulah juga kenapa hari ini kita masih menggunakan kitab perjanjian lama. 那就是为什么我们到现在还是用着旧约。 Selain daripada banyak nubuat, dia juga banyak pengajaran kepada kita hari ini. 除了很多这些启示，我们也有很多一些教导。 Dalam kita rujuk Injil Lukas pasal 6. 我们来看路加福音第6章。 Injil Lukas pasal yang ke-6 kita baca ayat 31. 路加福音第6章第31节。31节。 Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepadamu. 你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待人。 Ini adalah ayat yang sama yang kita bacakan di dalam Injil Matius tadi. 这跟我们刚才在马太福音读的是一样的。 Tetapi di dalam Injil Lukas ini dia menggunakan hal mengasihi musuh supaya kita di dalam hal mengasihi musuh untuk kita lakukan hari ini.
但是在路加福音书第6章这里是说到，在爱仇敌这方面，我们也是要这样做。 Maksudnya kalau kita mau musuh kita itu berbaik dengan kita. 那就是说，如果我们要仇敌跟我们相好， Sampai tutup kan tadi? Oke, sorry. Oke, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 31. 路加福音第6章31节。 Ini juga adalah petikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sehingga ayat 48. 那这是跟马太福音第 38 dan 4 sehingga 48. 38到48节。 Di mana Yesus juga mengajar bagaimana seharusnya kita mengasihi musuh kita. 那耶稣也这样教导我们要如何来爱我们仇敌。 Jadi kalau kita mau musuh kita berdamai dengan kita, mengasihi kita kembali, pertama-tama kita yang harus berdamai dengan dia. 那如果我们要他们来这样善待我们，首先我们也要这样善待他们。 Kenapa kita harus yang pertama-tama? 为什么我们要先这样做呢？ Kalau bukan salah kita, kenapa kita harus duluan pergi berdamai kepada mereka? 如果不是我们的错误，为什么我们要先来跟他和平相处呢？ Sebabnya di dalam ayat 35 dan ayat 36 inilah sebabnya. 因为35、36节这里有说到。 Injil Lukas pasal 6 ayat 35. 路加福音第6章35、36节。 Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36. 36节。 Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 35节，你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。36节，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。 Nampaknya kita dapat lihat di dalam situasi ataupun keadaan ini, yaitu Tuhan tidak tunggu orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak pandai berterima kasih datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. 那这里我们可以看到，耶稣并不会来等待这些不会感谢他的人，不会指望这些不会感谢他的人来向他感谢。 Tetapi Tuhan yang sendiri memberikan kebaikan kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan segala kebaikan itu kepada mereka. 那反而神要他们自己来警觉，神会赏赐于他们，也让他们自己来醒觉，这一切都是神所赐的。 Maka itu di dalam ayat 36 memberi saranan kepada kita, haruslah kita sama seperti Bapa kita yang murah hati. 那这里36节就说到，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。 Maksudnya tindakan kita hari ini adalah harus seperti Bapa. 那就是我们的行为要像天上的父， Harus membawa damai, harus mengampuni kesalahan orang lain, 那要原谅别人的过错，也要带来和平， supaya mereka juga menyadari kesilapan sendiri dan memikirkan yaitu tindakan yang selanjutnya untuk berdamai. 那他也会因为我们的行为醒觉，然后也像我们一样。 Jadi kita dapat perhatikan jalan yang benar bagi hidup sesama manusia, khususnya umat Tuhan itu berbeza. 那我们可以看到真的道路，还有apa sudah Hidup umat Tuhan berbeza dengan orang luar. umat Tuhan Ya, berbeza dengan orang luar. orang luar。 Ya. 哦，OK，神的子民生活方式和外邦人是不一样的。 Kenapa? Sebab itu adalah yang ditetapkan ataupun jalan yang benar. 因为真的道路， Maka seharusnya kita pilihlah jalan hidup saling mengasihi sesama manusia dengan kita duluan memberikan kebaikan kepada orang. 那我们就要先来人与人之间的关系要做好，然后要先善待别人。 Barulah orang akan melakukan perkara yang sama kepada kita. 别人才会对我们做的事情一样。 Sama juga seringkali kita membaca di dalam Alkitab, kita haruslah menjadi terang bagi dunia ini. 那我们就像我们读到圣经，我们要成为世上的光， Supaya mereka boleh melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. 那他们可以看出我们的行为，也能荣耀神的名。
Ini bagian yang pertama. 这是第一点。 Kita kembali di dalam Injil Matius pasal 7. 我们来看回马太福音第7章， Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. 马太福音第7章13、14节。 Baik, di dalam dua ayat ini kita jelas melihat tentang pintu, dua jenis pintu. 这里有清楚说到2种门， Biasanya kita pun sering mendengarlah tentang pintu ini. 那我们也常常听到这门。 Kalau kita membaca di dalam ayat 13-14, kita senang memahami yaitu pintu yang sesak. Maaf, di dalam ayat 13 dan 14 kita dapat memahami yaitu pintu yang lebar dan luas menuju kepada kebinasaan. 那如果13、14节，我们看到宽的门是引到灭亡了。 Dan di ayat 14 dikatakan pintu yang sesak, sempit itu menuju kepada kehidupan. 那14节这里说到引到永生，那门是窄的。 Jadi kita ada dua pilihan. Sebagai manusia, kita ada dua pilihan. Pintu mana yang harus kita jalan. 那我们有这2个选择，我们要通往哪里的门？ Kita mau ikut jalan lebar, luas, ataupun kita mau ikut jalan yang sempit dan sesak. 那我们要到宽大的门，还是窄小的门？ Jadi kita dapat tahu tentang kesudahan dua jalan ini. 我们也知道这2个门的结果。 Tapi persoalannya, apakah jalan lebar ini dan apakah jalan sempit ini? 那问题是什么是宽的门，什么是窄的门？ Bagaimana keadaan kedua jalan ini? 那这2种门的情况是怎么样的？ Karena kalau kita menurut pemikiran manusia, 如果我们用人类的思想， jalan yang paling bagus kita jalan adalah jalan yang lebar, 对我们来说，宽大的路是好的， jalan yang luas, 很宽， supaya senang kita mau berjalan. 那容易我们通行。 Tetapi di dalam rohani kita dapat memperhatikan perlunya kita memasuki pintu yang sempit dan sesak itu. 但是在灵性上，我们必须要知道，我们要走的是那窄小的门。 Jadi sekarang kita bincangkan, apakah keadaan dua jalan ini? 那我们现在就来探讨这2个门的情况。 Yang pertama yaitu pintu yang sesak, Nah. pintu yang lebar dan luas. 那第一个是宽的门， Jadi pintu yang lebar dan luas ini sudah kita tahu ke ujungnya itu adalah binasa. 那我们知道宽敞的门最后是引到灭亡。 Maka di dalam Alkitab banyak sekali mencatatkan perkara-perkara yang memang baik bagi manusia, tetapi ujungnya itu sangat membinasakan. 那圣经上也记载着，起初是好的事情，最后也是会引到灭亡。 Contohnya kita boleh lihat di dalam kitab 1 Timotius. 那我们来看，可以看在提摩太前书1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9第6章，提摩太前书第6章第9 dan 节， ayat 10. 还有第10节。 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. 提摩太前书第6章第9、第10节。 Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. 第10节。 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 第9节，但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的失意里，叫人沉在败坏和灭亡中。第10节，贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己吃透了。 Di dalam dua ayat ini adalah mencatatkan tentang uang ataupun kekayaan. 那这2个经节就有说到，钱财。 Sebenarnya kita umat Tuhan pun ataupun orang luar tidak kalau kita kaya itu bukan satu dosa. 那身为信徒或者是为访人，成为富有的人，并不是一个罪。 Tidak salah kita berusaha untuk menjadi kaya. 那我们努力来成为富有的人，并不是罪。 Maka di dalam kitab Amsal ada mencatatkan yaitu berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. 那在箴言子也记载的是神的祝福福分，让别人成为富有。 Susah payah yang kita lakukan itu tidak menambahi. 那我们所做的并不增加。 Maka itu kita hari ini hidup sebagai umat Tuhan tidak salah kalau ada harta ataupun uang cari duit.
那现在我们成为神的信徒，有钱来找钱不是一个罪， Tetapi yang masalahnya yaitu apabila kita menggunakan uang kita itu dengan tidak baik, 但是如果我们错用我们的钱财， ataupun kita tidak ada penguasaan di dalam pengurusan harta, 但是或者是在财务的管理， sehingga karena uang kita sanggup tidak ikut kebaktian Sabat. 就是我们来为了得到更多钱财，不来遵守安息生日， Sehingga karena uang kita sanggup meninggalkan Tuhan. 为了钱我们离弃了神。 Itulah satu pemilihan jalan yang lebar dan luas itu. 那这个就是通往这个宽大门的路。 Karena orang mau kan hidup yang senang, yang selesa karena ada uang. 那如果有钱就要来找更舒畅的生活。 Tetapi hakikatnya apabila sampai kepada kedatangan Tuhan kali kedua, itulah penghujungnya dan akan mereka tempuhi satu kebinasaan. 那神在第二次来临时候，他们就会得到了灭亡。 Selain itu banyak sekali lagi perkara-perkara yang boleh kita lihat yang berkaitan dengan jalan lebar ini. 那还有很多事迹是关于到这个宽大的路。 Contohnya di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sehingga ayat yang ke-21. 那就像加拉太书第5章19到20节， Galatia pasal 5 ayat 19 sehingga ayat 21. 加拉太书第5章19到21节。 Di mana semua perbuatan ini kalau kita perhatikan berlaku di dalam dunia hari ini. 这些事就是在这个世界上现今都会发生的事情。 Dan orang katakan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang biasa bagi hidup manusia. 那这些事情就是在生活当中很常可以看见的。 Kenapa? Sebab ini adalah yang memuaskan tubuh jasmani manusia, 因为这些都是来满足我们肉体情欲， yang memberi sukacita kepada diri jasmani. 那就是为我们肉体来得到喜悦。 Tetapi Paulus katakan di dalam ayat 21 kalimat yang terakhir, 那但是保罗在21节的下半段这里说到， siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. 行这事的人必不能承受神的国。 Maka itu segala yang tercatat di dalam ayat ini adalah suatu kesenangan yang kita boleh katakan sebagai suatu jalan yang lebar dan luas itu. 那在这19到21节，我们可以看到的就是选择宽大的门的一些事情。 Memang memuaskan tubuh jasmani, tetapi akhirnya membinasakan. 是真的会满足我们的肉体的情欲，但是最后也是引到灭亡的路。 Maka itu kita dapat melihat suatu nasihat Yesus, yaitu jalan yang benar yang harus kita pilih bukanlah jalan menurut keinginan daging. 那耶稣也曾说过，要通往窄跟窄的路，并不是一个可以来满足肉体情欲的路。 Sekalipun mungkin hidup kita selesa, hidup kita senang, tetapi kesannya itu sangat memberi suatu penyesalan yang tidak berguna. 那虽然我们的生活非常舒畅，但是可能并不对我们带来任何好处。 Itu tentang jalan yang lebar. 那这就是宽大的路。 Yang kedua tentang jalan yang sempit. 那第二个就是窄的路。 Jadi jalan yang sempit ini kita tahu lah, yaitu jalan yang menurut perintah Tuhan. 那窄的路就是遵守神的道路。 Kita rujuk satu ayat rujukan di dalam Injil Lukas. 我们来看路加福音， Injil Lukas pasal yang ke-13. 路加福音第13章， Injil Lukas pasal 13 ayat 23 dan ayat 24. 路加福音13章23、24节， Ayat 23. 23节。 Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. 24节， Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”24节，耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。” Jadi ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? 那有人问耶稣是得救的人是否很少呢？ Lalu kita melihat respon Tuhan Yesus katakan,
yaitu berjuang untuk masuk pintu yang sesak itu. 那我们就看到耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。” Jadi maksudnya pintu yang sesak ini ujungnya adalah menuju kepada hidup yang kekal atau diselamatkan. 那窄的门最后就是引到永生。 Maka itu dikatakan di sini bukan senang-senanglah, bukan bergembiralah, tetapi katakan berjuanglah untuk masuk pintu itu. 那这里没有说到非常简单，但是说要努力进。 Maksudnya melalui pintu ini adalah pintu yang memerlukan kekuatan ataupun perjuangan kita. 那要进入这个窄门是要付出努力的。 Karena kita seringkali tahu yaitu yang mau mengikuti Tuhan Yesus pasti menerima cabaran, pasti akan dianiayai dan sebagainya. 那我们知道跟随耶稣的必须要受逼迫，要来接受挑战。 Contohnya Filipi pasal 1 ayat 29. 就像腓立比书第1章第29节， Filipi pasal 1 ayat 29. 腓立比书第1章29节。 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。 Ayat terakhir kita rujuk di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 我们来看提摩太后书第3章第12节。 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 提摩太后书第3章12节。 Dituliskan di sini yaitu memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 这里说到，凡立志在耶稣基督里敬虔度日的，也都要受逼迫。 Jadi kita dapat perhatikan yaitu di dalam perjalanan yang sempit ini bukan saja sempit tetapi banyak cabaran, banyak dugaan. 那我们知道，这个窄门不单只是窄，但是要接受非常多的挑战，还有困苦。 Maka itu kita dapat lihat banyak dikatakan di dalam Injil Lukas tadi banyak yang memasuki tetapi tidak semua dapat masuk. 那路加福音刚才也有说到，很多人想进，但未必能进。 Kenapa? Sebab ada yang tersandung di dalam perjalanan, di dalam pertengahan perjalanan. 那有些人在这道路当中就被绊倒， Ada yang terhenti di tengah penderitaan, 那有些人在痛苦中就暂停了， lalu kembali kepada dunia. 就回到了世界。 Maka itu mereka tidak dapat menikmati ujung daripada jalan yang sempit ini. 那他们没有办法享受这个窄门最后的最后的路。 Itu keselamatan yang dijanjikan bagi mereka yang telah berjuang melalui pintu ini. 那这个窄门是要来努力的去进的。 Di dalam Alkitab banyak juga contoh 那在 teman-teman perjuangan Paulus yang mengundur diri. 那在圣经也有记载着，比如说保罗、 Seperti Demas. 迪马比如说迪马 Mula-mula dia adalah teman sekerja Paulus. 但开始是保罗的工作同伴。 Tapi dituliskan karena dia mencintai dunia ini maka dia meninggalkan perjuangan itu. 刚开始他是他的同伴，但是因为他最后他却离去了。 Maksudnya dia sudah memilih suatu jalan yang terbaik tetapi dia berpaling pula kembali kepada dunia. 刚开始选择是好的路，但是最后却选择回到了世界。 Jadi ini menjadi pengajaran bagi kita hari ini untuk memikirkan dan memilih suatu jalan yang benar. 那这里也给了我们一个教导来选择一个真的道路。 Jadi kita yang berada di dalam gereja sebenarnya ini sudah pasti kita telah berada di jalan yang sempit ini. 那我们已经选择了在真耶稣教会，也就是说我们已经在窄的道路上。 Tapi persoalannya bagaimana perjuangan kita, bagaimana kekuatan kita, apakah kita mampu sampai kepada ujungnya? 那问题的就是我们是否能努力来走到最后， Atau kita hanya di separuh jalan. 还是我们在半路上就停了？ Jadi mintalah kekuatan daripada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya kita mampu teruskan perjuangan di dalam jalan yang sempit ini. 那我们求神给我们能力，以及我们可以在这个路上来努力。 Baiklah, untuk malam ini kita telah melihat yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. 那今天我们已经来看马太福音书第7章第7节到第14节。 Dan dua perkara yang kita sama-sama pelajari yaitu hal pengabulan doa dan jalan yang benar.
那两个我们已经学到，第一个就是被垂听的祷告，还有第二个就是真的道路。 Dan kiranya ini membantu di dalam perkembangan iman kerohanian kita. 那叫我们灵性上也能得到造就。 Itulah perkongsian firman Tuhan sampai di sini. 那分享神的道在这里到此为止。 Sekali lagi kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 27. 我们再次来唱诗赞美神26首。Yesus sempurna kasih Tuhan Yesus, seorang penyelamat selamatku. Yesus cintaku, cintaku, cintaku. Orang seperti Yesus, tinggalkan kemuliaan Yesus. Yesus datang kembali, untuk saksi dari surga. Patutlah kita selalu puji Dia, serta mengatakan kasih surga. Berbahagialah Yesus surgaku, dan cintaku, dan cintaku. Berbahagialah Yesus surgaku, dan cintaku. Baiklah, bagi mengakhiri kelas dewasa pada malam ini, sekali lagi kita akan berdoa. 接下来我们将做第二次的祷告。 Di dalam doa, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini. 那首先在祷告当中，我们感谢神有着这个美好的机会。 Dan kita teruskan bantu doa bagi segala yang dirancangkan di dalam gereja. 那我们也为教会所安排一切事工来代祷。 Kita doakan juga bagi negara kita dan juga pandemik dan seiman yang sakit. 为我们国家祷告，为疫情祷告，还有为身体欠安的弟兄姐妹们代祷。 Mari kita saati sujud dan berdoa. 我们一起来跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Bergirang Yesus cintaku, dia cintaku, dia cintaku. Bergirang Yesus cintaku, dengan dia cintaku. Bergirang Yesus cintaku, dia cintaku, dia cintaku. Bergirang Yesus cintaku, dengan dia cintaku. Baiklah, syukur kepada Tuhan. Kebaktian kelas sesi dewasa sampai di sini. 非常感谢神今晚的成人班就到此为止。 Semoga Tuhan memberkati, menyertai kita semua. 那愿神祝福我，与我们同在。 Lilia. 好呀。